بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نسألك علما نافعا. Ya Allah, kami memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, warizqan thayyibah, dan rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah SWT dapat kita bertemu kembali di dalam majlis pembacaan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Kitabul Arba'in fi Mabanil Islami wa Qawaidil Ahkam, atau lebih dikenali dengan Arba'in An-Nawawiyah, yang disusun oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, yang lahir pada tahun 631 Hijrah dan meninggal pada tahun 676 Hijrah, dalam usianya sekitar 45 tahun. InsyaAllah kitab ini adalah kitab yang sangat besar sekali faedahnya, yang memuatkan 42 hadis, iaitu yang berkaitan dengan pokok-pokok atau perkara-perkara paksi yang berkaitan dengan Islam. Maka barang siapa yang mempelajarinya, maka sungguh dia akan meraih faedah yang tak terhitung banyaknya, yang akan memberikan kebaikan padanya di dunia dan di negeri akhirat. InsyaAllah malam ini kita akan kembali menyambung penjelasan dan huraian masih lagi pada hadis yang ke-18, iaitu Al-Hadithus Tsamina Asyara, iaitu yang berkaitan dengan 3 perkara yang disebut oleh Nabi SAW dalam hadis ini, iaitu hal yang berkaitan perkara yang sangat besar yang akan menyelamatkan seseorang di dunia, apatah lagi di negeri akhirat. Iaitu terkandung di dalam hadis ini 3 perkara utama, iaitu yang pertamanya adalah hak Allah Ta'ala yang wajib ditunaikan oleh seorang hamba. Yang keduanya adalah hak pribadi, kewajipan mukallaf, iaitu menjaga dirinya daripada berlaku maksiat, berbuat keburukan-keburukan. Hendaklah dia berusaha untuk menghilangkannya dan menggantikannya dengan amal-amal ketaatan. Dan yang ketiga adalah hak sesama manusia, iaitu hak sesama hamba dalam bermuamalah, iaitu hendaklah dia berperilaku, berakhlak dengan akhlak yang mulia. Jadi ini adalah 3 perkara yang dipaparkan di dalam hadis ini, dan kita telah selesai mengambil faedah, iaitu pada bahagian yang pertama, iaitu penjelasan tentang hak Allah Ta'ala yang wajib ditunaikan oleh seorang hamba, iaitu bertakwa kepadanya. Baik, pada majlis yang kedua ini kita akan melihat pada bahagian yang kedua, dan jika masih sempat dengan masa yang ada, kita akan langsung saja pada bahagian yang ketiga. Jika tidak, maka kita akan sambung pada perbahasan yang ketiga itu pada sesi atau majlis yang akan datang. Baik, mari kita kembali membaca matan hadis ini. An Abi Zarin Jundub bin Junadah wa Abi Abdurrahman Muaz ibn Jabal. Daripada Abu Zar Jundub bin Junadah dan
Abu Abdurrahman, yaitu Muaz bin Jabal radhiyallahu anhuma. Semoga Allah Taala meridai kedua mereka itu, yaitu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qal, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kepada Allah ya di mana pun kamu berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan iringilah ya perbuatan yang buruk dengan perbuatan yang baik. Yang niscaya perbuatan yang baik itu akan menghapuskan perbuatan yang buruk. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Dan berakhlaklah ya dengan manusia dengan akhlak yang terbaik, yaitu akhlak yang mulia. Jadi hadis yang pendek tapi mencakupi 3 perkara pokok, yaitu berkaitan dengan hak hamba terhadap Rabbnya, yaitu menegakkan ubudiyah kepadanya, tersimpul dalam satu perkataan, mencakupi keseluruhan, yaitu taqwa Allah. Dan bertakwa ini adalah yaitu diperintahkan dalam segala keadaan, di khayalak ramai, ya begitu juga ketika bersendirian. Maka barang siapa yang mendapat menjaga 2 perkara ini di dalam takwanya kepada Allah, maka sungguh dia telah meraih darjat takwa yang sebenarnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia menjadi orang yang beruntung di sisi Allah. Dan ini telah berlalu penjelasannya ya pada majlis sebelum ini. Kemudian yang keduanya adalah wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Inilah yang akan kita jelaskan pada majlis pada malam ini. Dan ikutilah keburukan dengan kebaikan, niscaya kebaikan itu akan menghapusnya. Ini adalah hal yang berkaitan dengan ya, pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh seorang hamba terhadap Rabbnya. Begitu juga terhadap manusia. Ya, kita simpulkan dalam satu perkataan, iaitu perlakuan maksiat. Maksiat ya adalah merupakan perkara yang dicegah, yang dilarang, mendapat kemurkaan Allah Ta'ala. Dan ini yang akan kita bahaskan. Kemudian ya, perkara yang ketiga adalah wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Dan pergaulilah sesama manusia ya, dengan akhlak yang terbaik, akhlak yang mulia. Dan ini juga satu perbahasan yang sangat panjang, yang luas cakupannya. Baik, kita masuk penjelasan yang kedua, yaitu wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Iringilah perbuatan yang buruk ya, perbuatan dosa, perbuatan maksiat dengan ya perbuatan yang baik, yaitu amal-amal soleh. Prinsip yang penting berkaitan dengan perkara yang kedua ini, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkannya sesudah memerintahkan untuk bertakwa. Kerana di antara perkara yang akan menghapuskan takwa atau mengurangkan takwa, menghakis ketakwaan adalah perbuatan kejahatan. Perbuatan kejahatan, perbuatan keburukan, perbuatan tercela, perbuatan yang dilarang, yang semuanya disimpulkan dalam satu perkataan, yaitu perbuatan maksiat. Jadi perbahasan hadis bahagian yang kedua ini adalah hal yang berkaitan dengan ya, yang berkaitan dengan pelanggaran seorang hamba, yaitu dia melakukan maksiat. Dan apatah lagi kita hidup di zaman sekarang, maksiat pintu untuk melakukannya terbuka luas, dan jalan-jalan untuk mencapainya yang mudah untuk dilakukan. Ya, sebagaimana yang telah kita jelaskan ketika kita menyentuh tentang takwa, khusus ketika bersendirian. Ramai orang dia boleh melakukan kebaikan dan menghindari dirinya daripada kemaksiatan ketika dia di keramaian. Orang nampak dia soleh, ahli masjid, ahli ilmu, baik muamalahnya, namun ketika dia bersendirian, dia melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap hak-hak Allah, yaitu ya dengan keberaniannya dia melakukan kemaksiatan. Dan sungguh kemaksiatan itu ia adalah perkara yang sangat dilarang, dan dia merupakan perkara yang sangat digemari oleh syaitan. Ya, syaitan sentiasa mencari jalan bagaimana untuk menjerumuskan ya anak Adam untuk melakukan kemaksiatan. Sebab syaitan sangat tahu, ya, sangat faham bahawa sesiapa saja yang terjatuh di dalam kemaksiatan, maka dia akan mendapat kemurkaan Allah Ta'ala. Dan nanti di negeri akhirat, ya, mereka itu akan dihumbankan ke dalam neraka bersama dengannya. Dan itulah matlamat utama syaitan untuk membawa manusia melakukan kemaksiatan. Jadi maksiat ya diambil daripada perkataan al-isyan, al-maksiyah, iaitu tidak taat. Isyan, tidak taat, maknanya asi, seorang yang bermaksiat ya, yang engkar. Jadi maksiat itu dari syariatnya adalah
meninggalkan perkara-perkara yang diperintahkan. Itu maksiat. Meninggalkan perkara-perkara yang diperintahkan, ya, dan melakukan perkara-perkara yang dilarang. Itu adalah maksiat. Meninggalkan perkara yang diperintahkan oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Dan pada masa yang sama pula melakukan pelanggaran terhadap apa yang dilarang. Istilah mudahnya, apa yang disuruh tak buat, apa yang tak disuruh itu yang dia buat. Itu adalah maksiat. Atau pengertian yang kedua, lawan daripada itu, maksud sama, iaitu meninggalkan sesuatu yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya. Ya. Dia meninggalkan sesuatu yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala dan melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Dari 3 jurusan. Itu amal itu ditinjau daripada 3 jurusan. Amalan hati, amalan lisan, dan amalan perbuatan anggota tubuh badan. Ataupun dimudahkan amalan zahir dan amalan batin. Allah SWT menyebut dalam surah Al-Jin ayat 23. Wa may ya'sillaha wa rasulahu fa inna lahu nar jahannam khalidina fiha abada. Dan barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh, ya, dia mendapatkan neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Jadi ini di antara ancaman Allah Ta'ala terhadap pelaku maksiat. Ya. Jadi maksiat ini di dalam Quran dan hadis datang dengan lafaz yang pelbagai. Di antaranya adalah lafaz az-zam, iaitu dosa. Ya. Ataupun al-khati'ah, iaitu kesalahan. Ataupun as-sayyi'ah, keburukan. Ya, atau ithmun, ya, dosa. Atau fusuk, yakni kefasikan. Atau fasad, kerosakan, dan lain-lain. Ini istilah-istilah yang semuanya kembali kepada makna yang satu, iaitu maksiat. Ya. Dan maksiat pula ditinjau dari segi masa, jenis, ya, boleh dilihat tingkat kemaksiatan itu besar atau kecil. Setengah maksiat, ya, dia dikira besar ketika dilakukan pada waktu, ya, pada waktu tertentu, seperti melakukan maksiat pada bulan haram, maka dosanya lebih besar selain daripada bulan haram. Ya. Ya. Begitu juga diukur dari segi tempat, berbuat maksiat di tanah haram, ya, maka itu lebih besar selain daripada tempat tersebut. Ya. Berbuat maksiat pada bulan-bulan yang mulia seperti bulan Ramadan, ya, berbeza daripada selain bulan Ramadan. Sehingga para ulama menyebutkan sungguh celaka seseorang, dia berada pada bulan yang terbaik, hari yang terbaik, dia melakukan amalan terburuk. Maka celaka dia. Sebab apa? Ini maksiat yang sangat besar. Dia tidak tahu tentang keutamaan hari-hari yang Allah kurniakan atau bulan-bulan yang Allah kurniakan ada keistimewaan. Kebalikannya, orang yang melakukan amalan pada hari yang terbaik, maka sungguh dia mendapat kebaikan yang banyak. Contoh hari Isnin dan Khamis, di mana amal-amal dibawa kepada Allah. Ya, sebab itu disunahkan untuk melakukan amalan yang terbaik pada hari Isnin dengan berpuasa. Begitu juga pada hari Khamis, agar Allah nanti, ya, melihat amalan kita, ya, padanya ada puasa yang sungguh mendapat ganjaran yang Allah sendirilah yang akan menentukannya. Jadi maksiat ini adalah perkara yang sangat dikeji, ya, sangat dilarang, menyebabkan pribadi seseorang itu jatuh di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maksiat, ya, para ulama menjelaskan berdasarkan dalil Quran adalah terdiri daripada maksiat yang besar dan maksiat yang kecil. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 31. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Jika kamu menjauhi maksiat-maksiat yang besar, itu kan dosa-dosa besar, maksiat. Jadi di sini menggunakan perkataan apa? Ya, al-kaba'ir, dosa-dosa besar. Sehingga para ulama tulis kitab diberi tajuk al-kaba'ir, ya, atau az-zawajir. Seperti Imam Az-Zahabi rahimahullah dalam kitabnya Al-Kabair, dan Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullah dalam kitabnya Az-Zawajir, memuatkan dosa-dosa besar. Begitu juga Syekhul Islam Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah juga menulis kitab tentang Al-Kabair, memuatkan banyak sekali, iaitu dosa-dosa besar yang diambil daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi Allah mengingatkan kita, jika kamu menjauhi maksiat-maksiat yang besar, ya,
Dari maksiat-maksiat yang dilarang mengerjakannya, niscaya kami menghapuskan kesalahan-kesalahan kamu. Dan akan kami masukkan kamu ke dalam tempat yang mulia, yakni syurga. Jadi sama tak maksud dengan hadis ini? Yaitu, ya, iringi perbuatan baik dan perbuatan buruk, ya, dengan perbuatan yang baik. Niscaya Allah akan hapuskan. Jadi cara untuk dihapuskan, ya, maksiat-maksiat ini adalah dengan melakukan ketaatan. Ya, wa atbi'is sayyi'atal hasanatam puha. Jadi rumusnya mudah. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala Maha mengetahui bahawa hamba-hambanya, manusia ni, selain daripada Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam, mereka sangat terdedah risiko yang tinggi untuk melakukan maksiat. Jadi Allah berikan jalan, solusinya untuk dia selamat setelah dia terlanjur melakukan maksiat. Jalannya adalah iaitu kembali taat. Ya, kerana perjuangan di antara seorang insan dengan syaitan silih berganti. Ya, sehingga Nabi SAW menyebutkan dalam satu hadis, aznaba abdun zamban faqal Allahumma ighfirli zambi faqal Allah aznaba abdi zamban fa'alima anna lahu rabban yaghfiru zamb wa ya'khuzu bizambi qad ghafartu li abdi thumma idza aznaba zamban, ya, thumma idza aznaba zamban akhar ila an qala fir rabi'ah i'mal ma syi'ta. Apabila seseorang hamba mengerjakan dosa, jadi buat maksiat, kemudian dia berkata, ya Allah, ampunlah dosaku. Allah Ta'ala berfirman, hamba-Ku telah berbuat dosa, dan mengetahui bahawa ia punya Rabb yang dapat mengampuni dosa dan menghukum kerana dosa. Sungguh aku telah mengampuni hamba-Ku tersebut. Kemudian hamba itu mengerjakan dosa lagi, ya, dosa yang lain pula pada kali yang lain, ya, sehinggalah kali yang keempat, berulang-ulang dia dosa, dia minta ampun, dia dosa, dia minta ampun. Allah Ta'ala berfirman, silakanlah berbuat apa saja yang kau inginkan. Maksudnya dalam keadaan silih berganti, dia jatuh ke dalam dosa, dia menyesal, dia kembali berbuat taat. Begitulah pergiliran di antara dirinya dan, ya, hawa nafsunya yang dibantu oleh syaitan. Sebab syaitan tak akan pernah putus asa. Satu sikap syaitan yang sangat menakjubkan adalah tak pernah putus asa. Setiap saat, ya, dia gagal menjatuhkan, ya, seorang insan, orang yang beriman, ya, dia akan bangkit cari jalan pula bagaimana nak jatuh. Dia menggunakan banyak jurus-jurus dia, ya, sebagaimana yang telah kita sebut, iaitu pada ketika menjelaskan bagaimana nak menjadi seorang yang bertakwa, syaitan datang dengan 7 jurus untuk menyesatkan manusia, nak jatuhkan dia supaya masuk dia dengan sama dengan dia di neraka. Apa dia jurusan dia? Jurus dia bukan rahsia lagi, dah diketahui. Yang pertama, dia akan mulakan dengan jurus yang pertama, iaitu dia akan berusaha untuk memurtadkan seseorang yang telah, ya, menjadi seorang Muslim. Dia akan bawa kepada kekufuran, supaya melakukan perkara-perkara yang menyebabkan dia keluar daripada agama, kafir, iaitu melakukan syirik akbar. Sebab itu dalam bab akidah, perkara ini sepanjang yang kehidupan kita wajib belajar supaya terjaga daripada kesyirikan. Ya, tutup semua pintu-pintu yang membawa kesyirikan. Dia bukan perkara kecil, perkara besar. Kerana apa? Khalidina fiha abada finnar. Kekal selama-lamanya dalam neraka kalau dia keluar daripada agama. Dia sedar atau tidak. Syaitan gagal masuk pintu pertama, syaitan akan guna jurus kedua, iaitu masuk menerusi pintu bid'ah. Kerana bid'ah adalah dosa yang sangat besar sesudah syirkun akbar. Kerana dia mengambil hak Allah Ta'ala dalam mensyariatkan agama yang dia tidak diizinkan. Syaitan, ya, sangat suka dalam bab ini. Sebagaimana kita pernah sebut ucapan Fudail bin Iyad, ya, iaitu, ya, syaitan dia suka kepada pelaku bid'ah, ya, berbanding dengan pelaku maksiat. Sebab apa? Ya, sebab pelaku maksiat dia tahu dia buat maksiat, itu dosa. Tapi sebab kelemahan iman, tapi dia ada peluang untuk bertaubat, dia tak pernah menghalalkan yang haram itu. Dia tahu itu dosa. Tapi pelaku bid'ah sekali-kali tak akan sulit bertaubat. Sebab bila dia tegur, ini adalah ibadah, apa salah? Tu. Ya, sebab itu, ya, bahaya bid'ah ini. Sebab itu setiap kali kita kuliah, kita mulakan dengan mukadimah yang diucapkan oleh Nabi SAW. Padahal di zaman Nabi SAW tidak ada bid'ah. Nabi SAW tegur para sahabat semuanya, jangan masuk ke situ. Terselamat para sahabat. Tersilap, Nabi SAW langsung tegur. Ya, dalam keadaan itu Nabi SAW mengeluarkan ungkapan yang sangat banyak tentang peringatan. Ya, ingat, ya,
inzar, berikan peringatan terhadap perkara bid'ah, kerana nanti akan berlaku. Sebab bukan hanya sebab Nabi SAW telah mengetahui tentang umat-umat dahulu. Agama mereka itu dirosakkan oleh tokoh-tokoh agama mereka, memasukkan bid'ah dalam agama. Bid'ah pertama masuk dalam agama Yahudi dan Nasara apa? Bid'ah dari sudut akidah. Keluar daripada agama. Yang asal-asal menyembah Allah, kemudian menjadikan Nabi Isa AS sebagai sesembahan di samping Allah. Menjadikan Uzair itu anak Allah. Dan memasukkan macam-macam ragam dalam agama mereka, mengubah hukum-hukumnya. Ya, perintah-perintah Allah mereka tukar, mereka tidak ikut. Itu bid'ah-bid'ah yang dilakukan oleh para rabai dan rahib-rahib pendeta Yahudi. Ya, dan juga iaitu pendeta-pendeta Nasrani. Dan begitulah berlalu kemudian. Tengok Nabi Musa AS sekejap aja pergi ke Bukit Nur Sina. Samiri datang buat bid'ah dalam agama. Ya, dan begitulah yang dialami oleh rasul-rasul. Ya, akan ada saja di kalangan umatnya yang menyelisihi, melakukan bid'ah. Sebab itu mukadimah setiap kuliah kita baca, amma ba' fa in asdaqal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu sebut apa? Ya. Sambung sikit. Syarrul umur muhdatsatuha. Wa syarrul umur muhdatsatuha. Seburuk-buruk perkara adalah perkara muhdath, bid'ah. Tak cukup takat tu Nabi sallallahu sebut apa? Wa kullu muhdatsatin bid'ah. Wa kullu dhalalatin finnar. Semua perkara muhdath itu perkara baru yang disyariatkan oleh manusia. Bid'ah itu ke mana? Ke neraka. Pencetusnya, perekanya, pengikutnya, pengamalnya, semuanya pergi ke finnar. Jadi ini diperingatkan, apatah lagi di zaman sekarang. Ini di antara maksiat yang besar. Menduduki ranking nombor 2. Syaitan gagal masuk menerusi pintu kedua. Syaitan akan pergi pintu ketiga, iaitu yang membisikkan orang yang beriman agar melakukan dosa. Dosa besar. Ni Al-Kabair ni dalam Quran tadi. Dosa besar. Ya. Syirik dosa terbesar, bid'ah dosa terbesar nombor 2. Dosa terbesar ketiga selain daripada kedua dia. Ya. Apa maksud dosa-dosa besar? Yaitu dosa-dosa besar yang mana di dalam Al-Quran dalilnya menjelaskan, yaitu wajah dilalah dalilnya tu menunjukkan dia adalah dosa besar. Bagaimana nak mengetahui dosa besar itu dari ayat Quran dan hadis? Yaitu ayat-ayat itu menjelaskan tentang penegasan pengharamannya. Seperti contoh, buat ni diancam. Ancam dengan apa? Neraka. Buat ni dilaknat. Buat ni mendapatkan kemurkaan. Buat ni dapat neraka. Macam tadi ayat tadi. Ya. Ayat yang kita baca tadi. Ya. Wa may ya'sillaha wa rasulahu fa innahu nar jahannam khalidina fiha abada. Dan barang siapa yang bermaksiat pada Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia mendapatkan neraka jahanam. Contoh, barang siapa yang syirik kepada Allah, maka dia kekal selama-lamanya di dalam neraka. Tak diampuni dosa-dosa dia. Nampak? Atau diancam dengan azab. Ya. Atau diancam dengan hukuman. Itu dosa besar. Contoh apa? Membunuh, berzina, mencuri, rasuah, judi, tipu. Apa lagi? Cepat. Dosa-dosa besar. Hasad dengki, memfitnah. Menuduh orang tanpa bukti. Mencemooh, meremeh. Menyebar khabar dusta, gosip, hearsay, macam-macam. Itu semuanya kalau kita baca ada ancaman. Itu maknanya dosa-dosa besar. Adapun dosa-dosa kecil dia tidak diancam, atau dilaknat. Tapi dia adalah dosa kecil. Jadi, itu adalah dosa-dosa besar sehingga para ulama kumpul lebih daripada 70. Banyak. Contoh Nabi SAW sebut ada 7 dosa besar. Yang pertama apa? Asyirku billah. Kemudian as-sihr, sihir. Kemudian bunuh seseorang tanpa hak, riba. Kemudian tuduh wanita yang baik berzina. Dan banyak lagi. Tu. Dan tentu dosa besarnya adalah yang terkandung dalam rukun Islam. Tinggalkan rukun Islam, tinggalkan rukun iman, tinggalkan ihsan, dosa besar dia. Sebab tu adalah perintah wajib pokok. Jadi yang mudah nak kenal tentang maksiat. Jadi syaitan dia akan pergi pintu yang ketiga, dosa-dosa besar. Gagal dia pergi dosa besar, dia pergi pada dosa kecil pula. Tu, dosa kecil. Faham? Dosa-dosa kecil ni, namun dosa-dosa kecil kalau dilakukan berterus-terusan, istiqamah di atas tu, maka membawa kepada dosa besar. Kerana datang ancaman daripada Allah, orang yang istiqamah di atas dosa kecil, maka dia menuju ke dosa besar. Sebab apa?
Sebab dia meremehkan dosa kecil. Alah kecil aja, tak apa, Allah ampunkan. Berwuduk gugur dosa. Ya, dan sebagainya. Tak. Ya. Sebagaimana yang disebutkan ya dalam hadis Nabi SAW. Iyyakum wa muhaqqaratiz dzunub. Ya, jauhilah, hindarilah dosa-dosa yang diremehkan. Dosa-dosa yang diremehkan. Dosa apa? Kaqaumin nazalu fi batni wadin faja'a zabi'udin wa ja'a zabi'udin hatta andaju khubzatahu wa inna muhaqqarati az-zunubi mata yu'khaz biha sahibuha tuhlikhu. Jauhilah dosa-dosa yang diremehkan. Ya, laksana suatu kaum yang singgah di ya satu lembah. Satu kaum tu di dalam perjalanan dia singgah di satu lembah. Ya. Dia datang dengan sebatang ranting. Ya, datang dengan sebatang ranting hingga mereka mematahkan roti mereka. Ya. Sesungguhnya dosa-dosa kecil jika pelakunya diazab dengannya, saya akan membinasakannya. Ya, dosa kecil jika pelakunya diazab dengannya, saya akan membinasakan. Dosa-dosa kecil dia mudahkan, dia remehkan. Ya, banyak dosa-dosa dia terhimpun, maka dia jadi dosa besar. Jadi, ya, dosa kecil boleh menjadi dosa besar. Jadi jangan remehkan. Baik. Syaitan gagal menerusi dosa besar, dosa kecil gagal dia. Tapi dosa kecil ni tak ada orang yang selamat. Ya. Sehingga para ulama memperingatkan kita tentang dosa kecil dan dosa besar. Seperti mana kata Ibnu Al-Muqtas ya rahimahullah dalam syairnya. Dia kata apa? Khalliz zunuba saghiraha. Tinggalkan dosa yang kecil. Wa kabiraha. Ya, maupun yang besar. Zakat tuqa. Ya, itulah takwa. Tinggalkanlah dosa yang kecil dan dosa yang besar. Ya, itulah takwa. Wasna kamashin fawqa. Lakukanlah sebagaimana orang yang berjalan di atas tanah yang berduri. Ya, ardi syauki, tanah yang berduri. Yahzaru ma yara. Yaitu dia sangat hati-hati terhadap apa yang dia lalui, dia lihat. Berhati-hati jalan di atas tanah yang berduri. Takut terkena duri. Itulah menjaga diri daripada ya dosa besar dan dosa kecil. La tahkiranna saghirah. Jangan memandang remeh dosa kecil. Ya, jangan sepelekan dia. Jangan pandang small matter, don't worry. Tak. Innal jibala minal hasa. Ya, sebab ya asal gunung itu dia tersusun daripada kerikil yang kecil. Nampak tak? Kecil-kecil kan susun jadi besar gunung. Betul kan? Itu perumpamaan. Dosa kecil lama-lama terhimpun jadi dosa besar. Jadi ini 4 dosa. 3 syirik, ya, bid'ah, dosa besar, dosa kecil. Kemudian syaitan datang lagi menerusi jalan yang keempat, jalan yang kelima. Jalan kelima apa? Iaitu ya melampaui batas, berlebih-lebihan dalam perkara yang harus. Perkara yang harus, akhirnya habis masa dia di situ. Contoh macam orang bersukan. Hobi bersukan harus untuk menyihatkan badan. Tapi kalau melampaui batas, daripada pagi keluar basikal sampai tengah hari pukul 1, basikal lagi atas jalan, tak balik dari rumah. Lepak pula ke mana-mana. Pergi tepi pantai ramai-ramai di situ. Ya, habis masa separuh hari. Itu contoh. Ya, kiaskanlah kepada aktiviti yang lain. Ya. Jadi itu kan perkara harus, tapi jadi dosa. Sebab apa? Mensia-siakan waktu. Syaitan gagal menerusi pintu tu. Pergi pula pintu yang ke-6, iaitu mengutamakan sesuatu yang tak utama dalam kehidupan. Ini banyak. Ya, ini semuanya bermula daripada tadi. Ya. Bermula daripada nombor 1 sampai ke semuanya tak ada orang selamat. Sikit saja yang selamat. Ya. Orang-orang yang betul-betul menjaga imannya, menjaga akidahnya, menjaga amalannya, menjaga akhlaknya, menjaga masanya, tahu dia mengatur waktu, insya-Allah dia akan terselamat. Kemudian jalan ke-7, syaitan datang, tak ada satu pun yang selamat. Macam-macam dia buat. Dengan solat lupa, ya, melambatkan solat, ya, meremehkan amalan, ya, tak ada jadual dalam kehidupan. Hidup dia seperti lalang, angin tiup sana, sana pergi, dia tak ada perancangan. Ini kan syaitan tipu banyak. Ya, panjang angan-angan,
rasa hidup panjang lagi, ya, nikmat, ya, menghabiskan masa dalam perkara-perkara yang lara dan pelbagai. Jadi ini semuanya adalah perkara-perkara yang membawa kepada kemaksiatan, ya. Jadi perkaranya sangat jelas. Sebab itulah Nabi SAW memperingatkan kita tentang, ya, khusus perkara yang buruk, iaitu maksiat. Jauhi dia, ya, jauhi dia, ya. Dan apabila dia terjatuh ke dalamnya, maka hendaklah dia iringi dengan kebaikan. Jika dia melakukan maksiat, sungguh Allah telah terangkan jalan bagaimana untuk dia kembali daripada kemaksiatannya itu. Jangan lagi dia terjatuh. Tapi sering manusia terjatuh berkali-kali seperti hadis tadi. Dia buat dosa jatuh, bertaubat. Itu lebih baik daripada orang yang terjatuh dalam maksiat, dia akhirnya merasai nikmat buat maksiat. Akhirnya dia tak rasa apa-apa. Akhirnya dia jadi addicted dengan maksiat. Ya, dia minat main game dia siang malam. Dia minat main bola. Suka dia tengok pertandingan bola. Lepas habis satu perlawanan, oh dia minat tengok gusti aja dia tengok. Ya, kiaskanlah ramainya orang seperti itu. Ya, boleh dilihat dengan bacaannya, dengan tulisannya, dengan ucapannya, dengan perkataannya, dengan update statusnya. Di situ boleh sudah kita mengetahui tentang wajah seseorang itu. Maka sungguh kasihan orang-orang yang terjatuh ke dalam maksiat dan dia istiqamah di atasnya, dan dia pula mewar-warkan kemaksiatannya di khairat ramai. Ini kesalahan berganda-ganda. Kemudian dia berbincang pula dengan kawan-kawannya juga perkara-perkara yang sama, maksiat lagi dia. Ya. Jadi seperti hadis ni, sekurang-kurangnya jatuh dalam maksiat, bertaubat. Jatuh lagi, bertaubat. Menyesali. InsyaAllah lama kelamaan Allah akan berikan dia kebencian terhadap maksiat dan kenikmatan, kesukaan di dalam berbuat taat. Kerana dia telah bermujahadah, berlawan. Dia tak biarkan dia diheret dan diseret oleh hawa nafsu. Kenapa orang terjatuh ke dalam maksiat? Kenapa seseorang itu terjatuh ke dalam maksiat? Yang pertamanya adalah lemah imannya. Itu sudah pasti. Iman lemah. Sebab apa iman lemah? Sebab iman itu tidak dibentuk, tidak dibina dengan ilmu. Tak belajar. Dia tak belajar rukun iman, tak belajar bagaimana sifat iman, tak belajar bagaimana nak mempertingkatkan iman, tak belajar bagaimana nak mempertahankan iman. Terutamanya di zaman ini yang banyak sekali musuh-musuh terhadap iman. Maksiat berleluasa di mana saja pergi. Tak ada satu orang pun yang selamat. Keluar dengan tujuan baik, tapi sampai di tempat tersebut sudah terhidang maksiat. Masuk pejabat di tempat kerja, banyak maksiat. Sulit. Kita hidup di zaman yang sangat sulit. Namun Allah berikan kita nikmat, Allah mudahkan kita, iaitu Allah mudahkan kita untuk mempertahankan iman kita. Iaitu dengan apa? Dengan melakukan pelbagai amal-amal ketaatan. Allah mudahkan kita untuk dengan satu senjata penghapusnya, iaitu iringinya dengan kebaikan. Ketika kita melakukan maksiat-maksiat yang kecil, gugur maksiat itu, dosa-dosa itu dengan kita berwudu, kita solat, kita berpuasa, kita bersedekah, kita senyum, kita beri salam. Semuanya itu dapat menghapuskan maksiat-maksiat yang diistilahkan menatijahkan dosa kecil. Namun maksiat yang besar tak akan selesai dengan perkara tersebut, iaitu dia wajib bertaubat kepada Allah. Dia menyesali dengan sesungguhnya sesuai dengan rukun-rukun yang berkaitan dengan taubat. Yang keduanya adalah sebab terjatuh ke dalam maksiat, iaitu mengikut syahwat, hawa nafsu, dan juga terkena syubhat. Syubhat apa? Syubhatnya adalah tipuan syaitan. Tak apalah buat dosa, nanti kau taubatlah. Kita hidup di zaman banyak pendosa ni. Allah Maha Pengampun. Nanti Allah ampun dosa kita. Dia kena syubhat begitu. Jadi dia berbudah-budah. Jadi ini perkara yang cukup berbahaya. Syaitan menipunya dengan memasuk jurusan syahwat. Dia tak kisah. Dia ikut nafsu dia untuk berbuat apa saja maksiat. Kemudian dia terkena penyakit syubhat, iaitu syaitan bisik, jangan risau, kau mati macam mana pun nanti Allah ampunkan dosa kau. Selagi kau beriman, kau masuk syurga. Akhirnya dia berlarut-larutan. Bahkan
itu akan membawa kebinasaan sebenarnya pada dirinya. Yang ketiga, kenapa orang jatuh ke dalam maksiat? Sebab syaitan. Ya, sebab itulah syaitan itu adalah musuh kita. Ya. Syaitan akan tetap datang kepada kita sebab dia bersama dengan kita di mana pun kita berada. Sebagaimana malaikat yang menjaga kita di mana kita berada, dia bersama, begitu juga syaitan. Ya, seorang akan bersamanya qarin. Syaitan datang. Ya, dia akan membisik-bisikkan. Ya. Dia akan cuba masuk pelbagai, dan Nabi SAW ajar bagaimana perisai. Masuk rumah, Nabi SAW ajar, bagi salam, baca doa supaya syaitan jangan masuk sekali dengan kita. Masuk tandas, baca doa supaya syaitan jangan berada dengan kita di dalam tandas. Begitulah dalam pelbagai keadaan. Makan, baca bismillah supaya syaitan tak makan dengan kita. Dan banyak lagi Nabi SAW ajar. Ini perisai-perisai, nampak kecil tapi kesannya besar. Maka tutup semua pintu-pintu yang syaitan boleh datang bersyarikat dengan kita. Ya. Jadi ini adalah sebab-sebab. Ya, kemudian apa lagi yang menyebabkan melakukan maksiat? Terpengaruh dengan persekitaran, terpengaruh dengan kawan, dan banyak lagi. Ya, inilah dia. Ya, perkara-perkara berkumpul semuanya menjadi satu pasukan tentera yang sangat ganas menyerang setiap Muslim untuk melakukan maksiat. Ya, bagaimana perisainya? Tak lain dan tak bukan perintah Allah yang pertama, iaitu bertakwalah. Ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Ucapan sedang, tapi nak meraih takwa bagaimana? Ya, bukan tiba-tiba dia datang, iaitu dari kecil telah dididik. Sebab itu banyak orang yang terlibat dengan maksiat ni sebab puncanya dari keluarga. Anak-anak tak dididik di atas agama, atas ketakwaan. Itu punca yang paling utama. Bahkan kedua ibu bapanya juga tak bertakwa kepada Allah. Lagi, dia ganda dua. Ya, ayahnya ahli maksiat, maknya ahli maksiat, bagaimana anaknya akan jadi ahli taat? Maka mak ayah jadi contoh. Waliyazubillah. Ya. Itu perisai yang pertama adalah takwa kepada Allah. Sebab itu Allah perintahkan, ya, ketua keluarga mendidik anak-anaknya di atas ketakwaan. Ya. Dan maksiat ini datang dalam pelbagai jurusan, halus dia. Ya. Kemudian yang kedua, bagaimana nak benteng diri daripada maksiat? Iaitu menunaikan ibadah-ibadah yang Allah wajibkan. Ya, dan memperbanyakkan amalan-amalan nafilah, amalan-amalan sunnah. Ya. Nanti kita akan jumpa hadis tentang wali-wali Allah, apa sifat mereka. Ya, muqtasid dan sebagainya. Buat yang wajib, mereka buat yang sunat. Jadi ini cara benteng untuk mengukuhkan iman, takwa, supaya jadi perisai. Ya, dan hendaklah diperkukuhkan amalan hati. Ini nombor satu benteng dia. Amalan hati nombor satu untuk melawan maksiat adalah apa? Iaitu takut. Tanamkan sifat khauf, al-khauf, fear, takut dalam hati. Bukan senang ni, terutama di zaman sekarang. Ya, takut khususnya ketika bersendirian. Pegang handphone, nak buka aja takut. Terlintas, off, delete, pergi tempat lain. Ya, jangan ditengok macam mana nak Allah Ta'ala ajar kita tunduk pandangan. Lihat wanita sekali je okey, yang kedua dah KO. Tapi kalau diikuti dengan anak mata kedua, ketiga, keempat, maksiat akan masuk dalam hati, hati jadi hitam. Lama-lama sulit untuk melakukan ketaatan. Maka dia akan menikmati kemaksiatan. Akhirnya dia tak rasa apa-apa, akhirnya dia menikmati. Maka sulit untuk dia meninggalkan kemaksiatan. Ini bahaya, cukup bahaya. Ya. Jadi ya, hendaklah dia memperbanyakkan, ya, iaitu tazkiyatun nafs, buang sifat takut. Ya, takut kepada syaitan, buang. Masukkan takut kepada siapa? Kepada Allah. Ya, dimanapun kita berada. Kemudian yang ketiganya adalah bentengnya adalah melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar nombor satu terhadap diri sendiri. Jangan ingat amar ma'ruf ni untuk orang je, tak. Sebelum amar ma'ruf kepada orang, kita dulu kita buat amar ma'ruf. Amar, perintahkan diri, wahai diri. Ya, lawan untuk melakukan taat kepada Allah. Wahai diri, lawan. Jangan ikut kehendak nafsu, jangan ikut kehendak syaitan. Tahan diri. Tu. Ini tentu memerlukan kekuatan, kesungguhan dan pengharapan kepada Allah. Minta doa kepada Allah, ya Allah bantu aku. Ya, itu namanya mujahadah. Ya, jihad, jihadun nafs, itu nombor satu. Ya. Tapi bila gagal akan terserlah. Lisan kotor jahat, tulisan jahat, tulis yang bukan-bukan.
akhlak buruk, rasa diri lebih baik daripada orang, sindir orang, ya, padahal tak ada hujah pun, ya, seolah-olah dia lah betul, padahal dia berada di atas kebatilan, ya, macam dia lah ahli ilmu paling hebat, ya, paling bertauhid dan sebagainya, guna perkataan-perkataan yang tak sepatutnya dikeluarkan. Ini tipuan syaitan. Syaitan bijak, orang alim lagi kuat dia, ya, hantar jeneral-jeneral tahap tinggi, ya. Ini berbahaya. Masya Allah. Jadi sebab itu kita sangat bergantung kepada Allah, bukan bergantung pada diri kita. Minta petunjuk, ya. Kemudian bagaimana lagi nak mempertahankan diri daripada terjatuh kepada perkara-perkara, ya, as-sayyi'ah tadi ni, perkara buruk, maksiat, iaitu mengambil teladan contoh daripada orang-orang soleh. Belajar daripada mereka, learn from them. Ya, orang yang soleh, jangan jadi contoh orang yang toleh ahli maksiat pula jadi contoh. Cuba tengok, kita bagi contoh. Bila seorang ulama Rabbani meninggal, tak ada orang peduli pun. Tak ada satu dunia berduka, bersedih. Tapi bila Maradona mati, bukan main lagi. Telah terhinggalah permata bola sepak yang tiada tandingannya. Pilih nombor 2. Berduka cita, bertazkiyah lagi. Ini sungguh rosak di atas kerosakan yang sangat-sangat rosak. Tahu dia, oh buka, tengok apa perlawanan bola Maradona lagi. Ya, padahal itu orang kufur, orang kafir. Ya, Masya Allah. Nampak tak? Pakai kopiah atas kepala, dengan baca ilmu, tak patut. Ini dosa lagi besar pada dia. Ya, nak-naknya apa orang kafir mati? Ya, para ulama mati kan buat tak peduli je. Ini penyakit kebanyakan orang di zaman sekarang, terutamanya golongan muda-mudi ni yang minat-minat sukan ni. Sampai tak sup lagi, saya fan Liverpool, saya fan Manchester United. Tu kalah-kalah tu sedih, seolah-olah frah menongging. Dia rosak. Ni tanda hati sakit, hati yang akan menuju kematian. Tapi kalau tanya biografi para ulama, tenganga mulut-mulut. Tanya dia, siapa Imam Syafi'i rahimahullah, can you explain a little bit on his background rahimahullah. Tengok kita terkebir. Soalan daripada alien, luar angkasa. Tapi kalau tanya tentang pemuzik handalan dunia, tokoh sastrawan dunia, ya, apa lagi? Ya, penggusti terhebat dunia, apa UFC, apa benda, juara UFC tanpa kalah, tahu semua dia. Tapi kalau sebut, ya, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, terganga mulut. Langsung seolah-olah tak ada langsung nilai. Pelik bit ajaib ni. Tanya, cuba buat survey, tanya anak-anak Muslim tu, yang remaja-remaja, yang muda-muda. Kemudian pergi tanya pula orang tua. Last kali tanya ahli masjid, berapa persen boleh jawab soalan-soalan tu. Why that thing happen? Ni iman. Tak menghargai para alim ulama. Alim ulama tu, mereka ibarat matahari di siang hari, ibarat bintang di malam hari, membawa kita untuk mengenal Allah dan dapat taat, tunduk perintah Allah. Inilah bencana apabila manusia meninggalkan yang hak, menggantikan dengan yang batil, lara, sehingga manusia tersibukkan dengan perkara dunia. Masya Allah. Syaitan datang banyak jurusan, tersibuk dengan sukan lah, tersibuk dengan hiburan lah, ya, tersibuk macam-macam lah, aktiviti dunia, ya. Kemudian syaitan bisik, bangga-bangga, update status, ya, kejayaan dunia dia hebat, ya. Masya Allah. Jadi halus tak tipuan syaitan ni? Sangat halus. Dia rasa dia berbuat baik, sebenarnya dia telah berbuat keburukan. Ini pentingnya bahagian kedua, iaitu as-sayyi'ah. Kenali dulu as-sayyi'ah itu. Kalau kamu tak kenal, macam mana kamu nak tinggalkan dia? Nak ganti dengan perkara yang baik. Itu pentingnya ilmu, makrifah, ya, pengenalan tentang hakikat dan kebatilan. Kemudian bagaimana lagi nak lawan maksiat? Tak lain dan tak bukan ni kaedah Nabi SAW, iaitu, ya, wa'at bi'is sayyiatal hasanata muha, ikuti dia dengan kebaikan. Apa makna kebaikan di sini? Iaitu bila dia terjatuh ke dalam kemaksiatan, hendaklah dia buat apa? Bertaubat kepada Allah. Segera dia tubu ilallahi taubatan nasuha, jangan dia bertangguh. Contoh, ya, terlewat bangun subuh atau terlambat solat subuh, tu dosa besar, bukan dosa kecil.
Sebab apa? Sejak kecil lagi dah dia dah istiqamah. Tiba-tiba ketika usia meningkat dia buat mudah aja. Take for granted. Mula-mula dia adjust. Dulu boleh bangun awal 5 minit, setengah jam sebelum subuh. Sekarang on the dot. Lama-lama after subuh. Lama-lama out of the subuh time. Dia rasa relax je. Tak ada tiba-tiba tidur, Allah matahari dah terbit. Astagfirullah ya Allah, menyesal aku, bergegas dia. Tak adalah duduk termenung tidur. Ya, masih lagi layan tidur dia, duduk lama. Padahal waktu matahari dah. Ya. Syaitan pun bisik. Duduk termenung. Tak apanya, sebab semalam tidur lambat, qiyamul lail. Qiyamul lail saya terbisik. Padahal qiyamul lail itu sunat. Oh, semalam ada kelas pukul 3 pagi. Jadi dia syaitan datang dia punya excuse dia bagus. Padahal batil. Tak ada alasan saya tidur lambat maka saya bangun lambat, subuh lambat. Tak ada alasan. Sebab Nabi SAW perintahkan kita tidur awal. Mengantuk sangat tetap bangun solat subuh kemudian tidur. Sebab apa? Tadi tidur lambat. Itu okey. Tapi kalau kata sebab tidur lambat dia bangun lambat, sampai solat pun orang tu panggil solat subuh gajah. Banyak tahu seperti ini? Banyak. Itu tanda-tanda Allah dah jauhkan dia daripada Allah. Itu tanda-tanda kemurkaan Allah telah muncul untuk diri dia. Kalau itu juga dia tak sedari, maka nanti sampai ke puncaknya Allah akan tak peduli lagi. Bila Allah tak peduli, apa nasib kita? Hidup tak tentu arah. Hidup tak tentu arah. Sebab tu hidup ini kita perlukan orang yang menunjukkan arah pada kita. Itulah orang-orang soleh yang berilmu, yang tahu penyakit setiap orang. Bagi solusinya. Sebagaimana Nabi SAW sebelum ini kan, seorang datang pada Nabi SAW, Nabi bagi nasihat apa kat dia? La taghdab. Sebab apa? Barangkali lelaki itu ada sifat pemarah yang tak sesuai syariat. Ya. Jadi, begitulah. Ibu bapa mesti memperingatkan anak-anaknya. Duduk dalam rumah dia. Jangan dia biarkan anak dia. Biar dia marah tak apa. Sembah satu beldi air pun tak apa. Ya. Memang dia marah waktu itu. Sebab apa? Syaitan. Syaitan duduk backup dia. Kau marah balik ayah kau. Apa ketuk itu kau buat ni? Orang nak tidur. Ya. Syaitan memang gitu. Kalau dia ikut kata syaitan, persiapkan diri untuk masuk neraka. Wal-iyazubillah. Ingat begitu kaedahnya. Orang datang nak menyelamatkan kita daripada lemas, tiba-tiba kita tarik orang tu. Atau kita lepaskan tangan kita daripada tarikannya. Masuk akal tak? Tak masuk akal. Sebab tu berterima kasih pada orang yang sentiasa mengingat dan menasihatkan kita. Jangan biarkan orang tersebut jatuh ke dalam atau lantak kau lah, kau nak solat, tak solat itu urusan kau. Ini syaitan telah berjaya menguasai dua-dua pihak. Dan ini bencana. Sebab itu dalam mencegah kemungkaran tak ada istilah putus asa. Ya, tetap kena lawan. Ya, cari pelbagai jalan, jangan biarkan dia dikuasai oleh syaitan. Ya, jadi syaitan ini harus dilawan. Nafsu harus dilawan. Ya, sebab itu Nabi SAW menyebutkan perkara ini sangat besar. Cara solusinya dalam syaitan, kamu terjatuh, bangkit. Itulah orang yang hebat. Jatuh bangkit until berjaya. Ya, there is no failure in our dictionary. There is always success. So we have to fight ourselves. Fight our enemy. Be clear on our enemy. Know yourself, know others. In 100 battles, for sure you know the end result. Understand? Tak faham? Know yourself, tahu tentang diri anda. Kelemahan dan kekurangan. Tahu juga musuh anda, kekurangan dan kelemahan. For sure, you know the end result. When you fight with this, your enemy, you know. Because you know his strength and his weaknesses. Syaitan ni. Kita tahu tak kelemahan dia apa? Kelemahan dia bila kita lawan dia. Istighfar. Ta'awuz. Bertaubat. KO dia. Kita taubat saja, knockout terus dia. Tapi dia ni satu prinsip dia, never give up. Turn setback to turn back. Kita patut lagi triple daripada dia. Sebab syaitan dia, aku janji dia kuat. Dia pegang. Aku janji dengan Allah. Engkau telah jatuh ke hukuman, aku dihukumkan neraka, beri izin aku untuk menyesatkan umatmu. Allah kata kamu akan mampu, sesiapa yang ikut kamu. Tapi kamu tak akan mampu jika orang itu memiliki sifat ini. Takwa Allah. Nampak tak? Sebab tu bila kita baca Quran, kita baca hadis, itu benteng nombor 1. Sebagaimana kita sebut, kita mesti pasang apa? Bulletproof. Our shield, macam orang pergi berperang. Fully covered the whole body. Right from top until our bottom ni, bawah, di atas. Fully complete. Syaitan datang ke mana pun kebal kita.
Tapi itu memerlukan perjalanan yang panjang dengan ilmu yang rasih, yang kukuh. Sebab itu pentingnya al-ilm ni. Ya. Sebab tu tanpa setiap hari tanpa kosong daripada mendengar ilmu. Sebab ilmu itu akan mempertingkatkan iman. Bila iman jatuh, syaitan yang menguasai. Bila iman naik, maka Allah bantu kita. Malaikat bantu kita. Ya, malaikat Al-Hafazah tadi. Ya, Qorin. Ya Allah bagi pada kita juga malaikat. Ya, berlawan dengan syaitan tadi, jin tu. Minal jinnati wan nas. Betul kan? Jin daripada manusia. Dan jin daripada jin. Dua sekali. Ya. Faktor persekitaran tu, kalau bi'ahnya soleh, selamat kita. Kalau persekitaran kita cacat merbah, sekarang kita persekitaran kita cacat merbah, soleh ada, toleh ada. Yang berdominasi apa? Yang toleh itu ahli maksiat. Keluar nampak perempuan mendedahkan aurat, fit body, ya, nampak lelaki yang berbagai, tak solat, ya, dan sebagainya. Ucapan-ucapan yang tak sepatutnya dikeluarkan oleh orang yang berusia seperti itu. Tak pergi solat, tak pergi masjid. Ya, nampak orang menghabiskan masa di kedai kopi berjam-jam, bercakap perkara-perkara yang lara. Semuanya kita boleh lihat. Di setiap kedai kopi dipasang TV, skrin besar, hiburan dan bagai-bagai. Itu kan semua pintu maksiat. Jadi kurang akan pergi setempat seperti itu. Apatah lagi keluar malam-malam, lepas isyak pergi mengopi, berhenti. Ya, kecuali kalau ada keperluan. Tadi balik, ya, tak sempat makan. Makan lah kedai makan. Itu tak akan tiap-tiap hari pergi kedai makan. Duduk rumah masak. Contoh. Nampak tak? Jadi Zikir pagi petang. pelbagai amalan. Atur diri kita dengan amalan-amalan soleh. Terutama umur dah tua ni. Banyak kita boleh atur. Ya. Banyak kitab lagi kita belum baca. Masya Allah. Gunakan Facebook untuk dapat pahala. Share apa yang patut. Orang hantar kita potret, ya, tentang bertakwa lah. Buat hadis-hadis 42 tu buat dalam bentuk PowerPoint ke, buat bentuk apa dia panggil apa tu? Apa tak tahulah, tak kisahlah. Buat dalam poster-poster tu kita buat dapat pahala. Betul kan? Daripada hadis pertama sampai hadis 42. Kita buat kena coloring sikit, translation. Dalam bahasa Inggeris ke, dua language ke, hantar. Kita hantar 10 orang yang sebarkan. 10 orang sebar, 100 sebar. 100,000 sejuta. Berapa banyak multiplier dia, pahala. Dengan itu, cover habis dosa kita dulu. Dosa-dosa kecil, clear. Ya, erase. Dengan 1 poster. Dengan 2 poster. Dengan 42 poster. Itu baru poster. Belum lagi perkara lain. Masya Allah. Mudah tak buat pahala? Mudah. Bukan mesti mengajar saja. Kita tak mampu mengajar. Tapi kita mampu menyebarkan orang yang mengajar. Jadi bijak. Kalau buat maksiat kita boleh cakap, cerdas. Ya, boleh share sana, share sini. Ya, bab-bab makan kedai viral boleh pula share, merata dia hantar. Ya. Tapi bab yang mendekatkan diri, mendapat pahala, meningkatkan takwa, tak ada. Ini sungguh kasihan. Ya, bab mengajar orang buat kuih, bab mengajar orang nak tanam pokok bunga, tanam musangking, pandai dia. Saya buat detail tu, dia punya information. Tapi bab yang berkaitan dengan takwa kepada Allah, meningkatkan maksiat, ya, jarang-jarang. Yang lebih parah langsung tak ada dalam status Facebooknya. Sebab sekarang ramai orang semuanya memiliki Facebook. Majority. Jadi gunakan Facebook itu untuk meraih pahala. Khusus yang berkaitan dengan mengingatkan manusia agar dekat pada Allah. Ini penting. Ataupun tulis. Ya, belajar untuk menulis. Apatah lagi kita belajar. Kita belajar ilmu hadis. Ajar manusia tentang ilmu hadis. Tentang terangkan secara ringkas apa hadis sahih. Kenapa kita wajib beramal dengan hadis sahih? Apa contoh-contoh kitab-kitab yang memuatkan hadis sahih? Kemudian pada masa yang sama kita dilarang untuk, ya, menyebarkan hadis-hadis dhaif. Ya, sebut kita apa yang memuatkan hadis-hadis dhaif. Contoh-contoh hadis dhaif yang perlu kita tinggalkan. Tu kan memberikan keselamatan. Dapat pahala berjalan. Lagi Facebook kita hidup, kita dah mati, jalan dia. Allah buka hati manusia, klik pergi pada tempat kita. Tengok Allah bantu kita dengan cara demikian. Tapi kalau tak berbuat, macam mana kita nak raih kebaikan? Jadi jangan tangguh, bersegera. Ya. Jadi kesan maksiat ini kepada pribadi besar sekali. Ya. Yang pertamanya, ya, terhadap pribadi kita di dunia, orang yang melakukan kejahatan ini, maksiat ini adalah merosak hati. Hatinya rosak. Ya. Sehingga hilang sifat takut. Ini yang paling kita kata.
Bila pelaku maksiat dia suka berbuatnya bertumbuk-tumbuk, akhirnya Allah keluarkan sifat takut kepada Allah. Sebagaimana kita sebut, bahkan dia menikmatinya. Ya, hilang sifat malu. Takut dengan malu ni berkaitan. Kalau sifat takut hilang, maknanya malunya telah hilang. Ya, sebab itu Nabi SAW sebut, "Idza lam tastahi fasna ma syi'ta." Jika kamu tidak malu, maka berbuatlah sesuka hatimu. Kenapa orang berbuat maksiat? Terang-terangan lagi. Pakai fit body sampai nampak betul-betul badan dia, terutamanya perempuan. Nampak, kita tengok pun malu. Kita nak alih pun sulit. Tengok kiri ada, tengok kanan ada, depan ada, belakang ada. Masuk pejabat, 8 jam duduk pejabat, dia duduk dalam pejabat dengan kita. Macam mana nak elak ni? Ya, sulit tak? Sulit. Jadi dia buat macam mana? Astagfirullah. Hindarkan. Ya, jaga batasan. Bila perlu saja berbicara, bila tak perlu diam. Ni tak pergi duduk pula. Tak ada kerja pergi masuk bilik kawan tu, sembang-sembang pula. Tak ada keperluan. Nampak tak? Tu hilang sifat malu. Tak rasa malu. Naik basikal, cycling. Banyaknya sekarang trend baru menjaga kesihatan melalui cycling. Tak salah. Tapi perempuan naik basikal kuduhnya lah. Pakai baju ketat tu, baju sukan ciptaan orang kafir. Habis dia whole body nampak. Macam buah nangka sarung ni nampak. Seronok tak orang lelaki naik di belakang ni? Perempuan tu duduk depan dia, dia tengok buntut kawan tu gayu. Ya, tengok bentuk tubuh badan. Haram pun. Tapi bila hati telah hilang sifat takut, bila diri telah hilang sifat malu, buatlah apa saja, benar perkataan Nabi SAW. Mereka akan berleluasa buat tanpa rasa ada malu. Yang lelaki pula tersembul depan, tersembul belakang. Ya, pakai jenis luar tu. Pergi pula kedai makan, ramai orang bawa anak bini tengok dia. Ya Allah, kita pula nanti malu. Yang perempuan tu sudahlah malu tengok lelaki. Kita yang lelaki pun tengok dia pun malu. Ya Allah, kenapa lah sampai tak malu segitu sekali. Haram hukum dia. Nampak bentuknya. Seolah-olah telanjang. Itu Nabi SAW sebut. Pakaian tapi telanjang. Walaupun Nabi SAW tuju pada perempuan, sama juga dengan lelaki. Ni bencana sekarang ni. Ya, dah jadi perkara biasa. Orang anggap itu tak berdosa. Sungguh. Ya, satu perkara yang mengkhawatirkan. Apalagi kesan maksiat ini kepada diri. Iaitu ya, dia akan mendapat hukuman Allah. Ya, pelanggar maksiat. Contoh mencuri. Apa dia hukum dia? Kalau undang-undang dunia tangkap, penjara. Tapi kalau hukum Islam, potong tangan. Dan kita telah jelaskan sebelum ini. Ya. Kemudian apa lagi? Banyak lagi lah. Ya, gelap hati. Ya, lemah pada fizik, wajah tak bercahaya, nampak gelap, kelam. Ya, Allah tarik rezeki dalam kehidupan dia. Allah masukkan kesulitan, jiwa kosong. Ya, macam-macam Allah datang kesulitan dan kepayahan. Allah biarkan dia berleluasa untuk dirinya sendiri. Allah tak dekat padanya. Ya, ini sungguh perkara yang sangat besar. Itu pada pribadi. Kemuncaknya nanti di negeri akhirat mendapat balasan yang mengerikan, yang menyesakan. Kemudian kesan terhadap masyarakat. Apa jadi? Masyarakat rosak. Hilang tatanan masyarakat bila buat maksiat. Ya, masyarakat seolah-olah tidak ada kendali, tidak ada panduan. Mereka buat maksiat berleluasa. Kemudian apa jadi? Allah turunkan azab. Ni COVID-19 ni. Ya, Allah turunkan azab. Sebab apa? Ni dia. Banyak maksiat berleluasa. Ya, untuk mengingatkan kita kembali kepadanya. Ya. Sebagaimana umat-umat dahulu Allah binasakan mereka, Allah turun azab. Sebab apa? Dosa-dosa. Azab ni nombor satu bila Allah turunkan. Satu je. Bukan konspirasi. Ini teori konspirasi sana, konspirasi sini. Tu cara fikir orang bodoh nama dia. Orang yang tak dipandu dengan wahyu. Seorang mukmin bila datang azab, nombor satunya adalah ni daripada Allah sebab dosa kita. Dosa kita. Bukan dosa orang lain, dosa kita. Orang lain pula fikir dosa kita, bukan dosa orang lain. Maknanya semuanya berdosa. Majority. Tengok Allah sebut ya terhadap kaum Nabi Nuh. Wa kam ahlakna minal quruni min ba'di Nuh wa kafa bi rabbika bi zunubi ibadihi khabiran basira. Dan berapa banyak kaum setelah Nabi Nuh AS yang telah kami binasakan. Dan cukuplah Rabb-Mu yang Maha mengetahui, Maha melihat dosa hamba-hambanya. Jadi Allah turunkan azab sampai ke puncaknya Allah hapuskan seluruh kaum itu. Disebabkan oleh dosa-dosa maksiat.
Ni yang patut kita khawatirkan. Tapi banyak manusia masih rasa relax, steady, rasa tak apa-apa pun COVID. Yang wirid dia PKB, PKBBD, itu yang wirid dia. Dia tak ingat itu adalah kemurkaan Allah. Ya. Dan kita tidak tahu apa lagi yang akan berlaku ke depan. Ya, Masya Allah. Sebab itulah kita istighfar kepada Allah, memohon kepada Allah, ya Allah ampunlah kami. Ampunlah dosa kaum muslimin. Di atas kelalaian kami, ya Allah, banyaknya kelalaian dan kealpaan kami yang kami lakukan. Tuh. Tapi berapa ramai orang yang berdoa seperti itu. Ya. Tapi mereka masih terkesima dengan dunia. Masih tersibuk dengan dunia. Masya Allah. Dan banyak lagi bab-bab ini. Ya, maka hendaklah kita berhati-hati. Hendaklah kita menjaga diri kita, ahli keluarga kita, ya, daripada kesan perlakuan maksiat. Dan kemuncaknya yang kita khawatir nanti di negeri akhirat. Ya, bermula dengan alam barzah, mendapat siksaan. Bermula dengan sebelum alam barzah, ketika kematian, nazak, Allah datangkan su'ul khatimah, waliyazubillah. Ya. Dan kemuncaknya nanti negeri akhirat menghadapi kesulitan demi kesulitan. Di setiap manzilah sebelum Allah buat keputusan ke syurga atau neraka. Jadi buat persiapan. Ya. Sebab itu kita akan diuji oleh Allah Ta'ala. Maka sebab itu kita memohon kepada Allah dijauhkan daripada kemaksiatan. Ya. Kemaksiatan yang pertama tadi, Allah jauhkan kita daripada kesyirikan kepadanya. Tutup semua pintu. Yang kedua, dijauhkan daripada jatuh ke dalam bid'ah. Apa alasan pun, they say no to bid'ah. Small up to the biggest, the highest. Totally rejected, not accepted, because we are fully, ya, enough, ya, dengan apa yang Allah beri kepada kita. Cukup dah. Nabi SAW dah cukupkan kita agama ni. Dah tak terhitung amalan-amalan sunat ni banyak sekali. Amalan wajib pun, ya, tak termampu buat yang terbaik. Tiba-tiba nak dibuat amalan bid'ah ni. Ni tak masuk akal, orang tak waras nama dia. Dan perintah Allah tu semuanya senang. Contoh, Allah ajar kita berzikir dengan jari. Sibuk pergi kokar lah, kayu kapal Nabi Nuh AS lah, di mana datang? Sampai beratus-ratus dia jual. Ni nama yang kasar, orang panggil apa? Penunggang agama. Daripada kau 400-500 beli tasbih, baiklah kau beli kitab tafsir, kitab hadis. Ya. Pahala berjalan terus. Menjadi saksi kita di akhirat. Bahkan asbab itu dapat syafaat daripada Nabi SAW. Nabi SAW pakai tasbih, berzikir. Tak kan? Jari. Allah bagi kita jari ni sebagai tanda syukur nikmat daripada Allah, kita guna jari. Dan Allah design jari kita ni very perfect. Perfect, mutlak. Ruas dia ni macam ruas tebu. Macam ruas tebu, tak? Tebu. Tapi kita maksimal 3 je, tebu banyak. Nak zikir mudah je. 33, one round. One round, 30. Campur 3. Zikir yang diajar oleh Nabi SAW, semua boleh dikira dengan jari. Ya. Tak ada sampai 70 juta. Ya. Itu kenapa ya ghulu fiddin. Ya, tak ada sampai saya nak zikir dah 777, 777, 444, 333. Tak ada. Nabi SAW ajar mudah saja. Ya, sekali, 10 kali, 33 kali, 100 kali. Ni semua boleh pakai ni. Ya, fully comply. Enough, our hand. Ya, one side tu ni. Ya, subhanallah, 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 balik semula. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Sampai ini 3. Subhanallah, subhanallah, campur 1. Yang terakhir, zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Nampak tak? Jari kita pun exercise. Subhanallah, subhanallah, dapat pahala lagi. Jadi saksi nanti di negeri akhirat. Ini bukan pakai tasbih dia. Pergi letak pakai kalung kat leher, baca sambil Buddha. Tasyabuk, sama sebiji. Sambil Buddha tak ada, wirid pakai jari. Nabi SAW selisihi mereka itu, pakai jari. Tapi yang itu dia promo. Letak pula fadail, kayu ni sekian-sekian. Dia nak rendam dalam air, boleh sembuh sakit. Ini semua mengaruh. Ya, maksiat yang wajib ditinggalkan. Contohi, Nabi SAW adalah the best leading example. Ya, tidak ada bandingan. Nanti kita akan jelaskan bahagian ketiga tentang akhlak, iaitu akhlak Nabi SAW. Jadi, hendaklah kita menjadi orang-orang yang sentiasa, ya, menjauhi sejauh-jauhnya. Dan jika terjatuh, perkara yang pertama adalah melakukan, yaitu bertaubat. Nabi SAW menyebutkan, at-taibu minaz zambi kaman la zambalah. Ya, orang yang bertaubat dari dosa seperti orang yang tidak ada dosa. Ya. Lalu ditanyakan kepada Al-Hasan rahimahullah. Ya, Al-Hasan ni Hasan Al-Basri.
Kenapa salah seorang daripada kita tidak malu kepada Rabb-nya? Ya, buat dosa. Ia beristighfar dan dosa-dosanya, kemudian buat dosa lagi. Kemudian beristighfar lagi, tak malu ke? Ibaratnya begitu. Betul kan? Memang betul. Buat maksiat pada istighfar. Buat lagi. Tadi dah mengaku dah, surrender dah. Ya Allah, aku bersalah, ya Allah. Buat pula. Tak ada malu ke? Cerdas tak soalan ni? Cerdas. Lalu apa kata Al-Hasan rahimahullah? Syaitan ingin sekali mengalahkan kamu dengan dosa-dosa tersebut. Oleh itu, kamu jangan bosan beristighfar. Kalahkan balik syaitan. Sesuai tak tadi dengan hadis Nabi SAW? Buat dosa, taubat. Buat dosa, taubat. Buat dosa, taubat. Buat dosa, taubat. Begitulah roda putaran. Sehingga Allah berikan kita makam istiqamah. Tetap di atas ketaatan. Sudah kecil dosanya. Ya. Sebab itulah Allah, ya, Maha Pengampun. Luasnya rahmat Allah nanti kita akan lihat. Sebab itu Imam Nawawi rahimahullah ni, Masya Allah, cerdas. Nanti Imam Nawawi rahimahullah sebut penutup kitab ni. Hadis yang ke-42 ni, hadis yang menyelamatkan kita. Mengembalikan kita di atas kedudukan yang selamat setelah kita melalui kehidupan. Ya. Banyaknya terjatuh, terjerumus, lalai alpa, terhanyut dengan tipu daya dunia. Ya. Penutup Imam Nawawi rahimahullah tutup dengan apa? Iaitu dengan luasnya rahmat Allah. Iaitu hadis yang sangat agung. Iaitu hadis yang ke-42, iaitu tentang luasnya rahmat Allah. Allah Maha Pengampun. Iaitu dalam hadis kursi. Ya, kamu datang bau dosa yang sangat banyak. Ya. Sehingga penuh ufuk. Ya, namun kamu minta ampun pada aku. Allah kata, aku ampunkan. Nampak tak? Luas tak? Susunannya sungguh indah hadis itu. Ya ibna Adam, ya, innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Aku tak peduli. Kau datang buat dosa banyak, ya, tapi kau kembali pada aku dengan apa? Minta ampun. Ingat tak kisah 99 orang yang bunuh? Dibunuh orang 99. Banyak dosa. Banyak sekali. Bunuh satu orang ibarat bunuh satu penduduk bumi. Ni 99. Maknanya apa? 99 penduduk bumi kali. Tapi dia bertaubat, menyesal. Tak sempat beribadah. Hanya sempat taubat aja. Astagfirullah, ampun dosa ya Allah. Menyesal sungguh, tak nak buat lagi dah. Ya, aku tak mahu dah bunuh orang. Macam tu. Mati dia. Akhirnya ke mana dia? Ke syurga. Jadi jangan bertangguh di dalam bertaubat kepada Allah. Jangan bertangguh daripada berbuat kebaikan. Cerdas dan bijaklah untuk mencari jalan-jalan berbuat kebaikan. Sehingga Nabi SAW sebut, kita selalu sebut dalam hadis ni, la tahkiranna minal ma'rufi syai'a walau antalqa akhaka biwajhin talib. Jangan kamu meremehkan satu perbuatan kecil. Ya, walaupun dia kecil, walaupun satu, seperti menunjukkan wajah yang ramah pada seseorang. Pahala. Sebab itu Nabi SAW sebut dalam hadis lain, kullu ma'rufin sadaqah. Apa saja kebaikan itu adalah sedekah. Besar tak sedekah pahala di sisi Allah? Besar. Jadi jangan take for granted. There is no vocab yang mengatakan small thing matters. Yes, small thing matters. Small thing. Always remember small thing matters. Baik, cukup setakat itu dulu. Ya, semoga Allah memberikan kita manfaat terhadap bahagian kedua ucapan Nabi SAW, iaitu wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamkuha. Iringilah perbuatan buruk yang maksiat dengan kebaikan. Niscaya kebaikan itu lama-lama akan menghapuskan kejahatan kamu. Dan itulah dia namanya mujahadah. Ya, mujahadah berterusan tanpa henti, tanpa mengenal jemu. Ya, itu ada ujian daripada Allah untuk kita. Dan insya-Allah pada umur pagi esok kita akan sambung bahagian ketiga, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Wallahu a'lam. Semoga Allah menjadikan kita insan hamba-Nya yang bertakwa kepada-Nya dan menjauhkan kita daripada maksiat-maksiat yang telah kita sebutkan tadi. Dan jika kita terjatuh, moga Allah datangkan hidayah supaya kita menyesal dengan sesal-sesalnya, supaya kita mati nanti dalam keadaan sempat bertaubat kepada Allah, diterima taubat kita di sisi Allah, dihapuskan seluruh dosa-dosa kita, dan Allah dapat kita memohon kepada Allah agar Allah menghimpunkan kita nanti bersama dengan pengarang kita ini Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, yang besar sekali jasanya dengan mendatangkan hadis ini untuk kita ambil faedah daripadanya sebagai peringatan kepada kita, untuk kita sentiasa ingat tentang kewajipan kita kepada Allah dengan melaksanakan perintahnya dan meninggalkan segala larangan-larangannya.
dan berbuat baik sesama makhluk. Ya, semoga kita dapat bersama nanti ya, dengan Nabi SAW yang mewasiatkan perkara ini kepada kita menerusi catatan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam Arba'in An-Nawawi ini. Semoga kita semuanya dihimpunkan dalam syurga ma'alladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.